بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغننا بالعلم زينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الذي أفرغت على قلبه علوم الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مسلمين مسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma makna tijan di tadi? Mahkuta. Okay. Daripada kitab Al-Jami'us Shaghir karangan Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, kita telah sampai kepada hadis yang ke-30. Hadis yang ke-30 daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis kita hari ini setiap hari tajuk baru. Rasulullah bersabda tentang masjid. Dia kata u'tul masajida hussaran wa mu'assibin fa innal amaima ijanul muslimin. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikata bersabda u'tul masajid, datanglah kepada masjid di dalam keadaan tidak memakai apa-apa atas kepala, juga di dalam keadaan menutupkan kepala dengan sirban. Sesungguhnya sirban itu adalah mahkota orang Islam. Taib. Apa syarah hadis ini? Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata u'tul masajid. Al-masajid jam'u masjid. Masjid apa yang dimaksudkan oleh masjid huwa baitus salah. yakni tempat yang disediakan untuk ibadah, untuk solat. Utul masajid husaran, yakni di dalam keadaan kepala terbuka, tidak memakai sirban, tidak memakai kofiah sebagainya. Yakni itu daripada keluasan Islam dan kemudahan Islam. Nabi SAW memudahkan kedatangan kita sebagai orang Islam kepada masjid. Dia kata nak datang masjid boleh, tidak memakai apa-apa atas kepala boleh, tetapi boleh juga datang kepada masjid sedang memakai sirban atas kepala, menutupkan kepala dengan sirban, dan itu yang lebih utama, itu yang lebih afdal, iaitu pergi kepada masjid, datang kepada masjid untuk menunaikan solat 5 fardu atau untuk solat sedang memakai sirban. Itu yang lebih baik. Yang lebih baik ketika kita pergi kepada masjid kita pakai sirban. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis tersebut. Wa mu'assibin, yakni u'tul masajid kaifa amkan, yakni maksudnya ulama kata datanglah kepada masjid walaupun bagaimana keadaan kamu, ketika memakai kopiah sahaja atau memakai sirban atau memakai kain sahaja letaknya atas kepalamu, atau tidak memakai apa-apa atas kepalamu. Yang penting jangan tinggalkan salat Jumaah berjemaah di masjid. Ini yang paling penting disebut oleh Rasulullah SAW. Yang paling penting jangan tinggalkan salat Jumaat di masjid, jangan tinggalkan salat jemaah di masjid. Wa ta'ammum 'inda al-imkani afdal. Dan Al-Imam Al-Manawi rahimahullah taala dari ulama hadis dan mazhab Syafi'i, beliau berkata at-ta'ammum 'inda al-imkani afdal. Memakai sirban ketika perkara itu mudah untuk kita, itu lebih utama. Itu lebih afdal. Jika senang boleh memakai sirban waktu pergi Jumaat,
pergi salat Jumaat, maka itu yang lebih utama. Itu yang lebih afdal bagi orang Islam. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kenapakah memakai serban itu khususnya ketika pergi kepada masjid itu lebih utama. Itu lebih afdal daripada tidak memakai apa-apa atas kepala. Kerana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya al-amaimu jam'u imamah. Al-amaimu yakni memakai serban. Serban itu adalah mahkota orang Islam. Dalam riwayat yang lain, memakai serban min sima al-muslimin, iaitu antara tanda-tanda orang Islam. Antara tanda-tanda orang Islam memakai serban. Tidak membiarkan kepala mereka terbuka begitu, tidak memakai apa-apa, biarkan rambut, juga tidak memakaikan mahkota-mahkota yang lain atau apa-apa perkara yang lain. Bahkan sima al-muslimin, tanda orang-orang Islam, Nabi SAW bersabda, iaitu memakai sirban. Seperti mana mahkota itu menjadi tanda untuk raja-raja di dunia. Sebab di zaman dahulu, di negara Arab semua tidak ada raja. Negara-negara Arab, Jaziratul Arab, Makkah, Madinah dan sebelah-sebelahnya dari negara Arab, mereka tak biasa ada raja-raja dari golongan mereka. Biasanya ada raja di negara Persia, negara Rom, negara yang bukan Arab, yang jauh dari negara Arab. Dan biasanya raja di zaman itu memakai mahkota itu. Maka mahkota itu menjadi satu tanda raja. Tanda-tanda raja yang ada di dunia. Maka Nabi SAW berkata, seperti mana raja-raja di dunia ada tanda, iaitu memakai mahkota, maka kamu, wahai orang Islam, kamu mempunyai satu tanda yang membezakan kamu dengan orang lain, iaitu memakai sirban atas kepala kamu. Wahakadha. والتي تجعله ملوك على رؤوسهم مرصعا بجوهر كالعمامة للعرب. وفي صفة العرب العمائم تيجانها. Antara sifat-sifat orang Arab, tanda-tanda orang Arab dahulu, iaitu al-amaimu tijanuha. Orang Arab, sirban-sirban yang ada atas kepala mereka, itu mahkota mereka. Itu mahkota mereka. Jadi, seolah-olah Nabi SAW bersabda, kamu wahai orang Islam semua, kamu semua seperti raja. Kamu semua raja-raja dunia semua, wahai orang Islam. Ketika kamu memakai sirban. Jadi memakai sirban itu sunnah. Sunnah Rasulullah SAW. Dalam riwayat ini Nabi SAW kata, tijan al-muslimin, bukan tijan al-Arab sahaja. Dia kata, sirban mahkota orang Islam, bukan mahkota orang Arab sahaja. Sebab ada bahagian orang, dia menyatakan sirban ini budaya je. Sirban ini budaya orang Arab. Itu tidak betul. Tidak sahih. Itu memang orang Arab pakai sirban. Tetapi lepas itu Nabi SAW, lepas datang agama Islam, Nabi SAW melantikkan atau menetapkan perkara itu, iaitu memakai sirban sebagai sunnah. Sebagai sunnah dan tanda kepada orang Islam. Wahakadha. Hadis yang ke-31. Hadis yang ke-31 daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tud da'wata idza du'itum," atau "U'tud da'wata idza du'itum." Yakni datanglah kepada atau terimalah jemputan atau datanglah kepada tempat jemputan jika kamu dijemput. Yakni jemputan kenduri kahwin. Maksud hadis tersebut utud da'wata sebagai wajib kita menerima jemputan dan datang, bukan menerima jemputan saja. Wajib kalau kita dijemput untuk menghadiri di kenduri kahwin,
untuk akad kahwin, untuk majlis perkahwinan, wajib kita terima jemputan, wajib kita pergi kepada jemputan itu. Itu wajib. لكن وظف تغريد بالفتح الدعوة والمراد بها هنا وليمة العروس. Jemputan yang dimaksudkan di dalam hadis ini iaitu wajib kita datang jika kita dijemput. Jemputan di sini yang dimaksudkan oleh jemputan di sini iaitu jemputan walimatul urus. Jemputan walimatul urus. Maka jemputan walimatul urus ini wajib. Kalau ada orang ada majlis perkahwinan dijemput kita, wajib kita pergi. Wajib. Bukan sunnah. Wajib kita pergi. Tapi sabda Rasulullah SAW, utu da'wata, maksud Rasulullah SAW dengan perkataan utu, yakni datanglah, hadirlah di tempat jemputan jika kamu dijemput untuk menghadiri walimatul urus. Yang dimaksudkan oleh itu, ulama kata, yang wajib di sini iaitu hadir saja. Itu yang wajib. Tidak wajib makan. Tidak wajib makan. Ini yang kita perlu mengetahuinya. Yang wajib ketika kita dijemput untuk menghadiri walimatul urus, iaitu hadir, datang kepada diwan, datang kepada rumah dia, di mana-mana yang dia jemput kita. Yang wajib kita melakukannya iaitu hadir saja. Itu yang wajib. Yang tidak wajib iaitu makan. Makan tidak wajib. Yang wajib kita hadir. Sebab hadis Rasulullah SAW bersabda, yakni datang. Datanglah kepada walimatul urus. Rasulullah tak pernah suruh makanlah di walimatul urus. Dia suruh datang. Sebab dengan kedatangan kita di walimatul urus itu yang menggembirakan pengantin dan keluarga mereka. Idza du'itum ilaiha. Tapi Nabi SAW menyebutkan satu syarat. Dia kata, idza du'itum. Kalaulah kamu dijemput. Maka kalau tidak dijemput, tak boleh pergi. Kalau tidak dijemput, tak boleh pergi. Dan itu namanya tatafful atau tufaili di dalam bahasa Arab. Kata tufaili iaitu orang yang pergi jemputan tanpa dijemput. Orang pergi kenduri, pergi hadir kenduri tanpa dijemput. Itu namanya tufaili. Itu tidak bagus. Kalau kita dijemput, ada orang dah hantar jemputan kepada kita, atau call kita, atau message kita, itu yang baru wajib. Dan dalam mazhab Syafi'i, hampir 20 syarat untuk wajib untuk mewajibkan hadir walimatul urus. Kalau 20 syarat itu ada, barulah wajib kita pergi walimatul urus. Kalau syarat-syarat itu ada yang kurang, maka jatuhnya kewajiban itu. Dah jadi tidak wajib. Atau ada dosa di tempat walimatul urus itu, maka kita dimaafkan. Dah tidak wajib atas kita untuk menghadiri walimatul urus itu. Juga ada beberapa syarat, perkara itu semua diterangkan di dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i. Siapa-siapa yang ingin mendalami tentang syarat-syarat wajibnya hadir walimatul urus, dia boleh belajar fiqh mazhab Syafi'i. Babnya di dalam fiqh. Dan hukum ini iaitu wajib hadir untuk walimatul urus, ini khas untuk walimatul urus, untuk berkahwinan sahaja. Kalau walimah-walimah yang lain seperti apa-apa yang lain, akikah ke apa-apa yang lain, maka ulama kata sunnah bukan wajib. Sunnah bukan wajib. Walimah yang wajib kita hadir jika kita dijemput walimatul urus sahaja. Walimah-walimah yang lain semua sunnah sahaja. وإنما شرعت الإجابة لأن أصل الدعوة ابتغاء الألفة والمودة. Apakah hikmahnya? Nabi SAW wajibkan kita hadir jika kita dijemput walimatul urus. Ulama kata sebab perkara itu menambahkan mawaddah, saling mencintai,
kasih sayang antara orang Islam. Sebab kalau orang yang dijemput itu hadir, jemputan orang itu yang menjemputnya, maka banyak daripada perkara-perkara yang tidak baik yang ada di dalam hati akan hilang kerana kehadiran orang itu yang telah dijemput. Dan ففي بر النفوس تقويمها وذلك عون عليه وفي ترك الإجابة مفاسد لا تكاد تحصى. Dan ulama kata, dan sekiranya kita tinggalkan walimatul urus yang dijemput, kita tidak hadir walimatul urus yang dijemput, maka akan melahirkan banyak kerusakan di dalam hati dan di dalam hubungan antara kita dengan orang itu yang tidak boleh dikira pun. Banyak akan jadi putus silaturahim, akan jadi terasa dengan hati ada, jadi merajuklah, ada macam-macam akan jadi. Jadi daripada hikmah Islam dan Nabi SAW wajibkan kita hadir kalau kita dijemput, perkara itu banyak manfaatnya untuk ukhuwah Islamiyah dan silaturahim. Dan oleh itu juga haruslah kita menerima jemputan walaupun itu bukan walimatul urus. Contohnya kalau ada akikah atau ada jemputan kenduri untuk tahlil arwah ke apa-apa, kita kena terima jemputan sahaja. Siapa-siapa jemput kita ke rumah, ke surau, ke masjid, ke diwan, ke mana-mana sahaja, kita kena terima jemputan itu. Baik jemputan itu ada makanan yang mahal-mahal, yang bagus, yang banyak, atau makanan itu makanan yang biasa. Sebab Nabi Muhammad SAW daripada akhlak Rasulullah, daripada sifat dan cara Rasulullah SAW, kana yujibu da'watal abdi wal amati wal miskin. Nabi SAW menerima jemputan hamba abdi pun, dan hamba abdi perempuan, hamba abdi lelaki, dan menerima jemputan orang miskin yang tak ada apa-apa pun di dalam rumahnya. Walau du'iya ila qura' la ajab. Nabi SAW kalau dijemput untuk datang kepada orang jemput dia, dan dia sediakan untuk Rasulullah sup yang dalamnya tulang saja. Tulang, tak berisi pun. Tulang yang tak berisi. Qura' itu bahagian tulang dekat kambing yang tak berisi, tak ada daging pun. Maka Nabi SAW sanggup datang dari rumah hadir jemputan supaya mengambil hati orang itu, menggembirakan hatinya. Dan Rasulullah SAW tidak membentingkan langsung apa hidangan, apa makanan yang dia sediakan dan bagaimana rumahnya. Kalau rumahnya yakni bukanlah macam cara ramai daripada orang yang ada di zaman sekarang. Kalau orang itu rumahnya best, cantik, mahal, kaya, barulah dibagi, terima jemputan terus. Kalau orang itu rumahnya biasa atau miskin, dia malas dan dicari alasan, macam-macam alasan. Macam tu juga kalau orang itu dia selalu jemput, makanannya best, mahal, bagus, meriah. Dia dengan cepat dan rajin dan senang dia boleh terima jemputan dan datang. Tapi kalau orang tu yang biasa, makanannya biasa-biasa, dia tidak memberi hidangan makanan yang banyak-banyak yang bagus macam tu, dia tidak menerima jemputan. Perkara itu lawan dengan sunnah. Perkara itu tidak baik dan itu membuktikan orang itu tidak ikhlas. Orang itu tidak ikhlas dan hatinya ada kesombongan, juga dia jauh daripada cara Rasulullah dan cara sunnah Rasulullah. Kita kalau nak ikut sunnah Rasulullah, terima jemputan orang. Kita kena terima jemputan orang tu walaupun dia miskin. Walaupun jemputan tu biasa, walaupun rumahnya biasa, walaupun jemputan itu jauh, walaupun makanan yang dia akan hidangkan tu makanan yang ikut kemampuannya, itulah sunnah Rasulullah. Itulah cara Rasulullah SAW. Tapi cara orang yang sombong, cara orang yang bukan ikhlas, kalau orang kaya, terima jemputan terus. Kalau orang miskin, dia lari cari alasan macam-macam, dia tolaklah. Jadi kita kena jangan ikut cara itu, kita kena ikut cara Rasulullah SAW. Berapa kali
Orang miskin jemput Rasulullah SAW di Madinah, Rasulullah terima jemputan mereka. Walaupun jemputan itu bukan untuk walimatul urus. Ada bahagian sahabat rumahnya di hujung Madinah. Rasulullah pergi jalan kaki. Cuba bayang tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah pergi sampai rumahnya jalan kaki. Lepas tu sahabat itu hidangkan untuk Rasulullah apa? Kurma saja. Kurma dengan ayah. Rasulullah duduk puas hati, gembira, seronok, doakan untuk orang itu. Subhanallah. Inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu cara kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini mengajar kita ijabatud da'wah idza du'ina ilaiha, iaitu haruslah kita menerima jemputan dengan lapang dada, dengan hati yang terbuka, dengan gembira, dengan ta'zim, dengan gembira. Walaupun siapa-siapa pun itu yang jemput kita, walaupun juga jemputan itu untuk apa-apa. Yang penting jemputan itu baik, tidak ada haram, tidak ada maksiat, dan di waktu yang sesuai dengan kita. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, macam mana nak berubat kalau orang sihir kita? Aywa, Masya Allah. Walaupun soalan tak sesuai dengan tajuk kelas kita malam ni, tetapi khair insya-Allah. Kalau rasa benar perkara itu memang kamu disihir, maka tidak ada selain Allah yang boleh bantu. Atau bolehlah jumpa pergi Darus Syifa, jumpalah ustaz-ustaz, guru-guru yang pakar tentang perkara ini. Di Malaysia sini ada Darus Syifa. Banyak ustaz yang boleh bantu. Dia akan bantu sampai selesai insya-Allah. Selain daripada cara itu, berbuatan sendiri, bacalah itu kursi banyak, baca Quran banyak. Kuatkanlah hubungan kamu dengan Allah. Bacalah doa banyak kepada Allah. Setiap hari, setiap waktu. Jadikanlah hubungan kamu terlalu kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara itu akan mengalahkan dan menghilangkan segala-galanya. Walaupun sihir itu macam mana kuat, dia akan hilang dan menghapuskannya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustaz, apakah hukum suami bercerai isteri demi untuk mendapatkan harta isteri? Kalau ceraikan isteri, macam mana nak dapatkan hartanya? Harta itu tidak boleh didapat dengan cerai. Orang kalau meninggal baru boleh dapatkan harta. Walhasil, nikah atau cerai itu semua amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah letakkannya di tangan seorang lelaki untuk menjaganya. Jadi kalau dia nikah atau dia cerai, perkara itu semua amanah. Allah akan tanyanya. Tidak boleh seorang suami menceraikan isterinya kecuali kalau betul-betul disetujui oleh agama. Dan nasihat khas bagi suami isteri semua, nasihat khas daripada suami isteri semua, kamu semua wahai suami isteri kena rujuk kepada ulama juga. Yakni siapa-siapa suami isteri bergaduh, ada masalah apa-apa, bagus kena ada guru. Kena ada guru yang kamu rujuk kepadanya selalu. Suami kena rujuk kepada guru, isteri kena rujuk juga kepada guru. Oh, mungkin khulu'. Betul. Kalau khulu' betul, ini ia tasawwar, yani boleh gambarkan perkara itu dengan kalau dia minta khulu' supaya yani ini macam ilhaqul madarrah, dia memaddaratkan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita kalau kita kahwin kita kena imsakun bima'ruf atau tasrihun biihsan.
Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ketika kahwin. Imsakun bima'ruf. Kita tahankan isteri kita bersama kita. Kita teruskan, kita tahan isteri kita, yakni bukan isteri kita, tak lepaskan dia bersama kita dengan ma'ruf. Dengan ma'ruf, dengan baik, dengan akhlak, dengan saling menghormati. Itu yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau tasrihun bi ihsan. Atau Allah Subhanahu Wa Taala kata tasrih bi ihsan, atau ceraikan dia dengan mengihsan kepada dia. Cerai dengan ihsan. Itu yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa-siapa suami yang nak pegang isteri dia, kena pegangnya dengan ma'ruf. Kena tahankan dia sekali dengan kamu di dalam akad nikah, dalam hidup kamu dengan ma'ruf, dengan baik. Kalau sebab kadang-kadang ada bahagian suami mentahankan isterinya di dalam asmatun nikah, dalam nikahnya, tapi dengan madarat. Yani dia seksakan isteri dia, dia hinakan isteri dia, dia tak nak ceraikan isteri dia, dan dia tak nak ihsan kepada isteri dia. Ini dosa. Ini dosa. Sepanjang dia mentahankan isteri dia di bawah dia dengan seksa, dengan azab, dengan memadaratkan dia, sepanjang masa itu dosanya semakin bertambah. Sehingga dia menukarkan cara dia buat ma'ruf, dia buat baik kepada isteri dia, atau dia ceraikan dengan baik. Salam Ustaz dan sahabat semua. Saya doakan kedua ibu bapa saya sembuh dan bebas dari COVID. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bebaskan ibu bapa kamu daripada COVID dan segala penyakit-penyakit yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Insyaallah semoga. Jadi walhasil ni apa? Suami isteri, siapa-siapa suami isteri atau rumah tangga yang bahagia, selalu mereka yang kuat hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan agama. Siapa yang kuat hubungannya di dalam dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia apa masalah dalam keadaan mereka, mereka akan dengan mudah insya-Allah akan selesaikan. Ustaz doakan saya dan suami dikurniakan kurnia zuriat. Terima kasih. Amin amin insya-Allah. Moga-moga insya-Allah kamu dengan Nurin ini, dengan suamimu insya-Allah dapat zuriat yang salihah. Akhraja minkumul katsir at-tayyib. Insya-Allah Allah Subhanahu wa taala keluarkan zuriat yang banyak, yang baik, yang sihat dan istiqamah daripada kamu semua insya-Allah. Jadi saya akhirnya cinta suami yang baik. Pernah ada satu papa yang pernah bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri. Dia kata, wahai Al-Hasan Al-Basri, anak saya yang perempuan dah cukup umur, jadi saya nak kawinkan dia dengan seorang lelaki. Kamu nasihat saya pilih lelaki yang macam mana? Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menjawab kepada lelaki itu, seorang papa. Dia kata, pilihlah suami yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah untuk anak kamu. Jadi kita kena ambil nasihat ini dengan serius. Kalau kita nak kahwinkan anak kita, bukan kita pilih yang kaya, yang senang, yang banyak duit, yang mewah. Kita kena pilih yang bertakwa. Kalau dia kaya juga, itu nikmat besar. Kalau dia bertakwa, takut kepada Allah, lagipun dia kaya, dia senang, okay, alhamdulillah, bagus. Tapi kalau dia kaya tapi dia fasik atau jahat atau yang tak takut Allah, itu berhati-hati. Jadi Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, ambillah suami yang bertakwa untuk anak kamu. Lelaki itu tanya Al-Hasan Al-Basri, dia kata, kenapa pilih orang yang takut kepada Allah, bertakwa? Apa kelebihannya? Dia kata kelebihannya, kalau dia cinta anak kamu, dia akan mewahkan anak kamu. Subhanallah. Sebab dia takut kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah. Dan orang yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, dia ikut betul-betul apa yang diajar oleh Rasulullah. Dan Rasulullah ajar untuk mewahkan, gembirakan keluarga dan senangkan keluarga. Dia akan memberi macam-macam untuk keluarganya. Tapi kalau dia benci, ini Ustaz, kalau nak beli kurma ajwa ada bos kepada bini, ada. Terima kasih. Kita semua juga sihat dan selamat berada dalam doa. Amin insya-Allah.
Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak. Syekh Mahmud selalu mengajak kami lebih dekat kepada Allah. Amin. Jazakumullah khair, saudara kita Sailan official. Masya Allah. Terima kasih banyak Sailan. Jazakumullah khair. Untuk untuk pengetahuan, baju yang saya pakai ini daripada Sailan yang baru komen ini. Siapa yang nak pakai dapat baju yang cantik macam ni, dia boleh hubungi Sailan itu. Dia yang jual baju ni. Kalau lelaki yang meninggalkan solat, ajak kita kahwin, kita terus atau terima. Ini bahaya sikit. Kalau orang itu tidak solat, Nabi SAW ajarlah kita di dalam hadis dengan jelas, fadfar bidzatid din. Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita ini dinikahi kerana nasabnya, kerana hartanya, kerana kecantikannya, kerana kekayaannya, juga kerana agamanya. Kemudian Rasulullah kata apa? Fadfar bidzatid din. Maka pilihlah wanita yang beragama. Semoga Allah membahagiakan kamu. Jadi kalau nak kebahagiaan, pilihlah wanita yang beragama. Macam tu juga wanita. Kalau nak bahagia di akhirat, di dunia juga, pilihlah lelaki yang beragama, yang solat. Kalau suami yang tidak solat, anak akan ikut juga nanti. Akan menghadapi macam-macam cabaran dan masalah untuk akhirat, untuk agama sendiri. Jadi, kita, yakni lelaki-lelaki juga perempuan-perempuan, kena doa selalu kepada Allah untuk mendapatkan jodoh yang terbaik, jodoh yang istiqamah, jodoh yang takut kepada Allah, jodoh yang bertakwa kepada Allah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doa kamu, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagilah kamu jodoh suami yang baik, yang istiqamah, takut kepada Allah. Juga akan dapatkan, yang lelaki akan dapatkanlah perempuan yang istiqamah, yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara perkara yang amat penting. Kita kalau nak pilih orang yang teman hidup kita di dunia dan akhirat, kita kena pandailah pilih. Kita pilih yang beragama, yang senang, yang akhlaknya baik. Nabi SAW bersabda, takhayyaru. Yani pilihlah. Bersungguh-sungguh pilih suami kamu dan isteri kamu. Jangan tidak ambil berat untuk memilih suami atau isteri. Hakala. Doakan kami Syekh dapat belajar di Yaman bulan 11 insya-Allah. Masya-Allah. Insya-Allah al-akh syahid. Moga-moga insya-Allah urusan musafir kamu, perjalanan kamu kepada Yaman semua mudah insya-Allah. Sampai kepada Yaman dapat belajar ilmu dan banyakkan ilmu kamu, dan bulan insya-Allah kepada Malaysia dan kepada Asia semua dan kepada dunia semua insya-Allah membawa dakwah dan ajaran dan manfaat kepada masyarakat manusia semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Insya-Allah kita akan bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. Kita sambung daripada hadis yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.